Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, Al-Faslul Khamis Ashar, pasal yang ke-15, Salatul Idaini, salat sunat dua hari raya. Makna, bayanul makna, makna al-Eid, makna al-Idani. Al-Idani, dua hari raya itu iaitulah Idul Fitri wa Id al-Adha. Itu dari sudut dua hari raya. Kemudian kita nak bahas kalimah al-Eid. Tulis kalimah Arab al-Eidun, alif lam ain ya dal. Kalimah Eid ambil di mana? Kalimah al-Eid itu ambil di mana? Tanda sini. Wal 'idu mushtaqqun minal 'audi litikrarihi kulli 'am. Kalimah al-'id dengan makna diambil daripada perkataan al-'aud, kembali. Kembali ambil dari kalimah al-'aud dengan makna kembali. Kenapa? Kerana berulangnya setiap tahun. Tulis nombor satu. Kalau orang tanya kalimah Eid ambil mana? Ambil daripada yang pertama, al-Eid dengan makna berulang. Al-'aud, berulang setiap tahun. Satu. Nombor dua, likasrati awa'idillahi fihi 'alal ibad. Letak nombor. Kalau orang tanya apa makna Eid? Makna yang kedua, kerana banyaknya nikmat Allah Ta'ala pada hari raya itu ke atas hambanya. Allah Ta'ala kurniakan kepada kita setelah kita melalui ibadat yang besar, Ramadan, puasa, mari Idul Fitr. Kemudian kita buat kerja haji duduk di Arafah, mari Idul Adha. Nah. Yang ketiga, atau kerana kembalikan kegembiraan. Kembalinya kegembiraan dengan kedatangannya. Bila mari raya suka. Pelajar-pelajar kita ni. Hari raya suka ke tidak? Itu makna aud, makna gembira kita. Hari raya suka, happy. Pasal apa? Boleh pakai baju baru, boleh duit, tak? Boleh duit raya lagi. Makan yang banyak, boleh tahan macam-macam. Itu makna tiga sebab. Wa in kana asluhu al-waw, ni bahasa Arab ni, bahasa Arab ni. Asal kalimah dia daripada waw. Tapi nak beza, takut jadi tukar dengan awad. Lain. Aid, al-aud, awad maknanya ranting. Nak suruh beza, dia tukar kepada ya jadi a'yad. Eid jamak dia a'yad, tulis itu. Eidun a'yad. Jadi ambil dijamak dengan ya, a'yad. Sebab apa jamak dengan ya? Sepatutnya Eid, aud, wow kan. Dia takut tukar dengan awad. Kalau awad, awadul khashab, maknanya ranting kayu. Aud. Itu. Wa ayyada ay syahidal Eid wa ihtafala bihi. Ayyada makna kita menghadiri hari raya dan majlis perayaan. Wal Eid, Eid nu maknanya perayaan kita ni setiap hari, setiap hari yang diadakan perayaan. Bizikra karimah, apabila kita ingat benda-benda baik itu. Tapi dalam Islam ini, dulu zaman jahiliah harum, macam-macam gaya ada. Maka syarak, yakni Allah SWT abdala, menukarkan perayaan-perayaan jahiliah itu dengan hari raya
Idul Fitri wal Adha. Alhamdulillah. Asalnya raya jahiliah tu macam-macam banyak. Allah Ta'ala bagi dua aja kepada kita umat Islam. Apa dia? Raya Fitri dengan raya Adha. Walaupun Islam telah menetapkan dua saja hari raya untuk umat Islam, tapi zaman kita hari ini terlalu banyak raya. Banyak ke tidak? Macam-macam perayaan ada. Perayaan tu. Duduk dalam masyarakat Malaysia ni pula, Allahu Akbar, cuti juga kita orang lain raya. Orang makan buah nyom, buah limau kita cuti. Orang belah buah kelapa cuti. Berapa lagi? Macam-macam ada perayaan lagi ada. Tapi Islamnya dua saja. Kenapa nama dia dua ni? Tanda lagi pelajar. Ada yang mengatakan dinamakan Idul Fitri, tulis kita. Dinamakan Idul Fitri sebab setelah kita melalui proses ibadat yang besar di sepanjang bulan Ramadan, maka kita telah kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah maknanya tak berdosa lagi. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata, sempurnakan bilangan hari. Berapa? 29 atau 3 per hari. Walitukabbirullah, hendaklah kamu bertakbir. Ini kita akan cerita dalam bab kita ni akan mari bab takbir nanti. Baik, Idul Adha kenapa pula? Sebab hari raya itu orang sembelih korban, maka nama dia Id Al-Adha. Masyru'iyatu salatil Idaini, pensyariatan solat dua hari raya ni ambil mana dalil? Solat Idul Fitri dan Adha disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Tanda ini dia punya sejarah. Tahun yang kedua Hijrah, dan hari raya yang mula-mula dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Idul Fitri pada tahun kedua Hijrah. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, dan orang Al-Ansar, orang-orang Ansar, bagi orang Ansar ni ada 2 hari, mempunyai 2 hari. Tulis dua hari itu. Bukan 2 saja tu. 2 hari yang mereka bermain padanya. Maknanya pesta dia 2 hari. Yauman. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya. Nabi tanya, "Ma hazanil yauman?" Hari apa ni? Hari 2 hari yang pesta ni hari apa? Mereka menjawab, "Yaumani kunna nal'abu fihima fil jahiliyah." Dia kata 2 hari ini kami bermain pada 2 hari ini sejak zaman jahiliyah dulu lagi. Tak habis-habis pakai hari ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma al-idaini al-fitra wal adha." Nabi kata sesungguhnya Allah telah menukarkan kedua-duanya bagi kamu dengan 2 hari yang lebih baik. Hari apa? Idul Fitri dan Idul Al-Adha. 2 hari yang lebih baik. Alhamdulillah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi. Dan dalam asal pensyariatan hari raya ni daripada Quranul Karim, iaitulah firman Allah Ta'ala, "Fasalli li rabbika wanhar." Oleh itu kerjakanlah salat kerana Tuhanmu semata-mata, dan sembelihlah korban sebagai tanda bersyukur. Jadi kita solat hari raya kan? Surah Al-Kautsar ayat 2. Maka kata daripada ulama, yang dimaksudkan ialah solat dengan salli, solat sembahyang Idul Adha, wanhar, dan penyembelihan korban selepasnya. Jadi syarat kita nak korban ni lepas solat hari raya. Tak boleh korban dulu. Jangan korban belum solat kan? Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya dan Adha ke tempat solat. Tanda pelajar, dia panggil musalla.
musalla al-Eid. Nabi kita tak semaya raya dalam masjid, dia solat di padang. Kalau tuan-tuan pergi ke Madinah hari ni, kita duduk di pintu Babus Salam, kita tengok ke arah sebelah kanan kita tu ada masjid, baju dia kelabu, kepala putih, kubah banyak. Itu dia panggil masjid musalla. Situ tempat Nabi kita semaya solat air raya. Maka yang mula-mula sekali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah salat. Kemudian bangun menghadap pada manusia. Nabi kita salat dulu, lepas tu baru dia khutbah. Dan manusia duduk pada sah mereka. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat, berpesan dan memberi perintah kepada mereka. Jika baginda hendak mengirim utusan, nescaya dikirimnya. Mana kalau kita dia nak hantar utusan nak pergi perang, Nabi kita lantik orang di situ kan. Ataupun utusan apa-apa saja dihantar, atau hendak memerintahkan sesuatu, nescaya diperintahkannya dalam perjumpaan itu. Kemudian Nabi kita pergi summa yansarif. Hadis ini dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan solat raya. Dan datang hadis-hadis lain yang menyebutkan pensyariatannya, seperti akan kita sebut dalam siri pembicaraan kita dalam bab ni. Banyak lagi hadis yang membicarakan tentang hari raya. Dan kaum muslimin salaf, tanda pelajar. Salah tu makna orang yang terawal di kalangan sahabat, tabi'in, orang-orang yang 3 qurun yang mufaddalah, yang utama itu. Kemudian khalaf, maknanya ulama-ulama yang kemudian ijma', sepakat belaka ala masyru'iyatiha, mengatakan bahawa disyariatkan solat 2 hari raya. Alhamdulillah. Kita berpindah kepada hukum salatil Eid. Hukum solat air raya. Apakah hukum solat? Ingat hukum dia apa? Solat hari raya adalah merupakan sunnah muakkadah. Sunat muakkad. Apa makna sunat muakkad? Tanda pelajar. Sunat yang dituntut melakukannya secara beramai-ramai, berjamaah. Kalau kita ada khalifah kena turun menjadi ketua dalam perhimpunan itu. Itu dipanggil sunat muakkad. Berdasarkan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita salat. Ada pendapat yang mengatakan, tulis itu. Ada pendapat yang mengatakan fardu kifayah. Kenapa fardu kifayah? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya semenjak ia disyariatkan hingga wafat, dan para sahabat menekuni selepasnya, dan kerana ia termasuk syiar Islam dan berturut-turut padanya takbir. Jika penduduk negeri itu meninggalkannya menurut pendapat ini, maka mereka berdosa dan hendaklah diperangi. Akan tetapi kaum muslim ijma' bahawa ia bukan fardu ain. Itu makna fardu kifayah. Tanda pelajar. Beza dengan sunat muakkad, fardu kifayah. Sunat muakkad itu maknanya tuntutan yang dibuat. Kalau tak buat, tak berdosa. Kalau kata fardu kifayah, kalau satu negeri, satu daerah tu tak ada langsung orang solat raya, semua penduduk negeri itu berdosa. Tapi kalau ada sebahagian solat, lepas. Itu maksud fardu kifayah. Dan dia bukan fardu ain, maknanya mesti setiap orang kena buat. Kalau tidak, berdosa. Dalil yang menunjukkan bahawa ia solat sunat ini sunat bukan fardu ialah hadis Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, bahawa seorang lelaki datang bertanyakan Islam. Dia mari tanya tentang Islam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, Nabi kata, khamsu salawatin katabahunallahu ala ibadihi fil yaumi wal lailah. Ada 5 kali solat yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala ke atas kamu sehari semalam. Nabi beritahu kepada orang yang bertanya. Lelaki tersebut bertanya lagi, masih adakah solat lain yang diwajibkan ke atasku?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak ada kecuali jika engkau ingin melakukannya secara sukarela, iaitulah sembahyang sunat. Hal lain tak ada, hal lain itu kira tatawwu', iaitu sunat. Tengok hadis ni dikeluarkan oleh Imam nombor 3, hadzal hadis tulis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Maka Nabi SAW memberitahu kepadanya bahawa tidak ada lagi fardu selain 5 waktu itu. Sekiranya sembahyang hari raya fardu kifayah, saya tidak disebutkan dengan kemutlakan ini. Jadi kalau kita kata ada juga lagi wajib kan, kalaulah fardu makna saya Nabi kita tak akan sebut lagi tu, illa an tatawwa, tak mesti kena buat. Tapi nak menunjukkan bahawa seperti Fiqh Syafi'i lah mengatakan dia ni sunat muakkad. Itulah maksud dia nya. Ada lagi hujah di bawah, tengok nota nombor 4. Asy-Syirazi rahimahullah berkata, kerana ia sembahyang yang punya waktu tertentu, tidak disyaratkan iqamah padanya. Mana ada ada iqamah, maka ia tidak wajib dengan syarat sama seperti solat duha. Itu dia panggil qiyas. Baik, hadis lain lagi dari Ubadah ibnu Samit dengan sad, as-Samit, alif lam sad alif minta, as-Samit radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal ibad, ada 5 salat yang diwajibkan oleh Allah Taala ke atas hamba. Sesiapa yang mengerjakannya tanpa mensia-siakan sesuatu daripadanya sebagai meremehkannya, maka Allah berjanji akan masukkan dia dalam syurga. Siapa dia sia-siakan, dia anggap remeh, semaya tak ada kerja, habis masa rugi orang nak buat kerja tak. Contohnya kalau ada orang cakap macam tu. Jadi kalau tak bercakap, apa kelebihan dia dapat? Nasya Allah Taala akan masuk dalam syurga. Jangan abaikan orang sia-sia tadi. Dan sesiapa yang tidak mengerjakannya, maka dia tidak mempunyai perjanjian di sisi Allah, terpulanglah kepada Allah sama ada hendak mengazabnya atau masukkannya ke dalam syurga. Hadis rawahu Abu Daud, wa Nasa'i, wa Ibnu Majah, wa Ahmad dan lain-lain. Jadi dalilnya menunjukkan bahawa solat tu 5 yang hak wajib, hak lain tu sunat. Baik, solat hari raya disyariatkan secara berjamaah. Tanda pelajar-pelajar, dalam kitab fiqh mana-mana kita baca pun, fiqh Syafi'i telah menyenaraikan kepada kita solat sunat yang disunatkan berjamaah. Di antaranya apa dia? 2 hari raya, 2 gerhana, solat minta hujan, dan solat malam tarawih Ramadan. Itu di antara solat sunat yang disunatkan berjamaah. Adapun solat lain tidak senarai. Jadi eloknya kita tak buatlah hak tak ada senarai tu kan. Kalau dia ikut ke permintaan orang ni, oi dia tak malas kena sembahyang hajat dia, bolehlah 450 ya sekali solat. Tapi dia tak masuk dalam senarai solat sunat yang disunatkan berjamaah. Tapi kalau sekali-sekala keperluan, itu diharuskan insya-Allah. Sembahyang hari raya disyariatkan secara berjamaah seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disyariatkan berjamaah ke atas setiap laki-laki yang mukallaf. Tulis itu, yang dibebani itu mana yang mukallaf, baru kita faham, dengan solat berjemaah. Dan disunatkan bagi munfarid, bagi orang seorang. Namun berjamaah lebih afdal, kecuali bagi jemaah haji di Mina, maka tidak disunatkan baginya mengerjakannya secara berjamaah dan disunatkan secara munfarid. Jadi dari kitab ni kata bagi jemaah haji boleh solat seorang-seorang, solat gaya, tapi secara berjamaah ramai-ramai tidak ada. Itu pun tak ada riwayat juga. Nabi solat di Mina walaupun seorang, tidak ada riwayat. Pasal itulah amalan di Mina hari ni, kalau kita pergi haji di masjid besar ke masjid kecil ke, tak ada solat gaya.
waktu haji di Mina. Tapi orang sebelah Mina di Mekah ni solat raya, hak tak pergi haji tu kan. Dan tidak ada khutbah bagi orang yang sembahyang munfarid. Siapa dia maya seorang jangan khutbah. Nak khutbah siapa dia? Siapa dia seorang? Ittaqullah, dia seorang dak lalu itu. Mana ada. Dan imam orang-orang musafir berkhutbah kepada mereka. Jadi kalau kita musafir, kebetulan pagi itu pagi raya, boleh kita solat. Siapa dia khatib? Salah seorang daripada tu imam dia bangun, ittaqullah. Sebagaimana disyariatkan sembahyang raya bagi orang laki-laki, maka dia disyariatkan bagi wanita. Boleh orang perempuan. Wal saghir wal musafir, orang musafir dan kanak-kanak. Wanita menghadiri solat raya dan khutbahnya, bertakbir dan berdoa kepadanya walaupun didatangi haid. Dengan muslimat, sunat air raya ni kalau orang perempuan haid, dia pergi juga tempat maya raya. Tapi dia jangan masuk dalam masjid lah, sebab dia tak boleh semaya. Ataupun dia pergi maya raya tengah padang, jadi dia boleh duduk tepi-tepi tu. Seperti mana riwayatkan oleh Ummu Atiyah Al-Ansariyah, katanya, kunna nu'mar an nakhruja yawm al-'id hatta tukhrajal bikr min khidriha hatta nukhrijal huyyad fayakunna khalfan nas ila akhiri. Kata dia, kami disuruh nu'mar, kami disuruh keluar pada hari raya sehingga kami mengeluarkan anak gadis dari biliknya. Orang zaman dulu anak gadis tak keluar rumah. Kita lah ni duduk luar rumah sama, jak pagi lagi pergi sekolah kan. Kami mengeluarkan wanita yang haid, bawa juga pergi solat di tempat solat hari raya. Lalu mereka berada di belakang orang manusia. Mana dia tak masuk tempat solat, dia tak semaya. Maka mereka bertakbir dengan takbir kaum laki-laki dan berdoa dengan doa mereka. Mereka mengharapkan keberkatan dan kesucian hari ini. Jadi sunnah ini tak apa jadi zaman kita hari ni, betul tak? Tak jadi. Kenapa tak pergi semaya? Tak boleh semaya, tak pergi lah. Hak boleh semaya pun tak pergi juga. Kalau ke mana? Kenapa tak pergi tu? Sibuk, kek belum masak. Kek belum masak. Orang sibuk dengan semaya raya, dia sibuk dengan kek. Apa tak pergi tu? Sate belum dipanaskan. Mana ada sunnah sate raya-raya tu? Yang pertama sekali pergi solat raya. Ijtima' al-muslimin. Dalam satu riwayat, qalat imra'atun, seorang wanita berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang dari kami tidak memiliki jilbab. Jilbab ni tak ada pakaian abayah tu. Pakaian nak tutup penuh pakaian dia tu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, litulbisha sahibatuha min jilbabiha, temannya boleh meminjamkan pakaian. Tolonglah hak mana ada baju dua tu bagi satu, pinjam. Yang pentingnya dakwah orang perempuan tadi tak mau pergi tu lah, Nabi kata kena pergi. Tak ada baju pinjam hak orang. Allahu akbar. Waktu salatul Id. Selesai dah kita ada nak pergi semaya raya, kena bawa semua keluarga kita dah, jangan pergi sore gitu ya. Waktu sembahyang raya, bila waktu dia? Waktu solat air raya bermula dengan terbit matahari, waktu duha, tanda lebih kurang permulaan waktu duha lepas syuruk 15 minit. Seperti mana yang diriwayat oleh Al-Bara' bin Azib, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah lalu bersabda, inna awwala ma nabda'u min yaumina hadza an nusalli, sesungguhnya perkara yang mula-mula kami lakukan hari ini ialah salat. Hadis ni menunjukkan dalil salat sebelum khutbah. Hadis dalam Bukhari. Dan hari bermulanya hari itu bermula daripada terbit fajar, dan dia sibuk dengan sembahyang subuh hingga terbit matahari. Kemudian sembahyang zuhur setelah gelincir matahari.
maka hari raya di antara kedua-duanya, maksud dia nak raya hari tu. Orang yang luput solat hari raya, dia tak sempat lagi maya hari raya. Uzur kau, ada masyarakat apa kau, ada keuzuran kau, apa benda lah, kita kata darurat, bersama dengan imam, tak ada, boleh dikerjakan seorang diri. Sakit perut dia pagi tu, sudah keluar tanda semua, Assalamualaikum, sudah dah orang maya, maka boleh dia solat seorang diri dia. Ia menjadi solat tunai selama belum tergelincir matahari. Tulis awal, tergelincir tu sebelum masuk waktu zuhur pada hari raya. Jika matahari telah tergelincir yang masuk waktu zuhur, maka waktunya telah luput dan sunat diqada seperti solat sembahyang-sembahyang sunat yang lain. Jadi kita sembahyang sunat ni kalau kita terlepas, boleh kita qada. Kan? Jadi sembahyang raya pun tak ada pagi tu, boleh kita qada lepas zuhur. Niat saja aku solat sunat Idul Fitri, Idul Adha qadaan lillahi ta'ala. Maya. Sunat ditakhirkan sehingga matahari naik sekadar satu galah. Lama mana segala? Tanda itu lebih kurang dalam 20 minit, setengah jam. Itu segala tu. Nah, sekarang ni tempat kita buat pukul 8 pagi. Pukul 8 pagi oleh dah. Sebab syuruk selesai pukul 7.30. Jadi setengah jam tambah. Kerana Nabi SAW mengerjakannya pada waktu tersebut, dan untuk memisahkan waktunya dari waktu makruh, waktu karahah, larangan salat ketika terbit matahari sehingga betul-betul matahari naik. Sehingga betul-betul matahari naik. Sunat ditakhirkan sehingga naik matahari. Imam disunatkan, tanda ni pelajar ni, imam disunatkan mentakhirkan solat Idul Fitri dan mengerjakan Idul Adha, menyegerakan Idul Adha. Hari raya fitrah ni kita perlambat sikit. Sebab apa? Kerana yang lebih afdal ialah mengeluarkan zakat fitrah sebelum solat raya. Itu afdal. Lagi lewat kita keluar fitrah, lagi afdal. Tapi dalam fiqh kata tak apa, masuk Ramadan tu boleh keluar dah. Jadi kita baiklah kita buat yang afdal. Lepas subuh kalau kelang kabut, buat malam tu. Yang pentingnya waktu mutakhir, bukan waktu lah awal dah. Tapi pengutip zakat lu ni tak, dia nak awal sebab dia nak sesar dia punya akaun. Kita masalah akaun, kita ni masalah ibadat kita nak jaga. Sebab apa pula waktu solat hari raya fitrah kena cepat, hari raya adha kena cepat? Sebabnya dan sunat menyembelihkan kurban setelah selesai solat. Jika sembahyang Idul Adha disegerakan, maka boleh bersegera menyembelih kurban. Tanda itu pelajar. Jadi solat hari raya fitrah, tulis tepi kita, disunatkan melewat raya fitrah. Sebab apa? Sebab kita disunatkan makan dulu sebelum pergi raya, pergi solat. Untuk apa? Untuk nak bezakan di antara hari kita puasa dengan tak puasa. Hari ni saya tak puasa, bismillah, makan breakfast, futur, makan pagi dulu, kan? Tapi hari raya adha tak apa, engkau kita makan hari-hari dah. Apa pula kita banyak kerja ni, nak sembelih korban lagi ni. Maka elok diperawalkan solat Idul Adha. Kita pindah kepada tajuk lain pula, seruan bagi solat air raya. Apa seruan dia? Kalau solat biasa ni azan kan, air raya kita nak panggil apa? Tidak disunatkan azan dan iqamah pada sembahyang hari raya, bahkan hanya diserukan dengan as-salatu jami'ah. Salatu jami'ah.
Mana solat jamiah, solat cara ramai-ramai, mari. Nah gitu. Dengan dikiaskan ke atas solat gerhana. Jadi gaya ni tak ada riwayat. Cuma solat air raya tu. Qiyas kepada solat gerhana. Gerhana ada riwayat. Tengok dalam nota bawah tu ada sebut. Dengan dikiaskan ke atas solat gerhana, dan seperti mana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, aku menghadiri solat hari raya puasa Aidil Fitri bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mereka semua mendirikan solat hari raya sebelum khutbah tanpa ada azan dan iqamat. Kalau ada orang bel juga nak maya raya, pergi pulah lenga dia. Tidak sunat. Tidak sunnah dia kata. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa dia mengirim surat kepada Ibnu Zubair pada awal dia di bai'ah di Mekah. Sesungguhnya tidak diazankan salat air raya Idul Fitri dan khutbah dilakukan selepas salat. Khutbah dilakukan selepas salat. Dari Ibnu Abbas dan Jabir radhiyallahu anhu katanya, tidak ada azan bagi salat air raya fitrah Idul Fitri dan juga hari raya kurban Idul Adha, dua-duanya tidak ada apa? Tidak ada azan. Siapa dia azan juga orang itu cari penyakit dia panggil. Mana dia langgar peraturan syarak. Kita pindah tajuk yang baru, kaifiyatus salatil Id. Kaifiat salat sunat air raya. Macam mana kita nak semaya? Sembahyang dua hari raya adalah 2 rakaat. Berdasarkan perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, salatul adha raka'atan wa salatul fitri raka'atan wa salatus safari raka'atan wa salatul jumu'ati raka'atan tamamun ghairu qasrin ala lilisani nabiyikum wa qad khaba man iftara. Maksud dianya, kata Sayyidina Umar, sembahyang hari raya Idul Adha 2 rakaat, sembahyang hari raya Idul Fitri 2 rakaat, solat Jumaat 2 rakaat sempurna tanpa qasar. Mai Jumaat 2 rakaat tu sempurna, bukan qasar. Atas lisan Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam, dan rugilah sesiapa yang mengada-ngadakan kedustaan. Siapa dia reka benda hak Nabi tak buat, orang ini telah mereka-reka pembohongan. Nauzubillah. Sembahyang, tengok ni, tengok kita. Sembahyang dimulakan dengan niat dan takbiratul ihram. Niat sunat hari raya. Diniatkan dengan sembahyang hari raya, sifatnya sama seperti seluruh solat yang lain. Begitu juga sunat-sunat dan bentuknya sama seperti sembahyang lain, serupa ya. Sembahyang raya yang lebih sempurna lah diselepas takbiratul ihram. Dengar ni. Kita kadang-kadang kita tengok imam kita ni tak takbiratul ihram, lepas tu dia takbir dulu, barulah doa iftitah ni. Mengikut tertib macam ni, tanda pelajar. Kita jadi imam biar ikut peraturan, ikut kitab, ikut sunnah. Sembahyang sunat air raya yang sempurna hendaklah selepas takbiratul ihram membaca doa iftitah. Allahu Akbar, baca doa iftitah, wajah tu wajah lazi sampai akhir seperti sembahyang yang lain. Kemudian tanda kemudian tu nombor 3, bertakbir pada rakaat yang pertama sebanyak 7 takbir selain takbiratul ihram, dan selain daripada takbir rukuk, mana 7 takbir. Dan pada rakaat yang kedua bertakbir 5 kali selain takbir bangkit dari sujud dan rukuk, berdasarkan hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya dan dari datuknya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fil fitri fil ula sab'an. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertakbir 7 kali pada rakaat pertama solat Idul Fitri,
dan 5 kali pada rakaat yang kedua selain daripada takbir solat. Takbir solat tu mana takbiratul ihram dengan takbir rukuk. Maknanya 7 takbir, 5 takbir yang tersendiri. Mudah tak? Kita kata lepas kita baca semua doa kita, barulah kita kata Allahu Akbar. Celah-celah tu nak baca apa? Dia baca tasbih pula kan. Yang penting kita baca salah satu. Ni takbir dulu. Sekiranya imam atau munfarid, orang solat seorang, lupa takbir-takbir itu. Lepas pada doa iftitah, dia terus baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, waladdallin. Kemudian teringat sebelum rukuk. Dan setelah memulakan bacaan pada bacaan surah Fatihah, maka takbir-takbir itu telah luput dan apa tu? Dan perlu dilakukan. Tengok ni bahayanya. Fatati takbirat wala yatadarakuha, dan tidak jatuh kalimah yang besar, dan tidak tulis itu, dan tidak perlu dilakukannya. Tak payah dah lah, selesai dah, habis dah tempohnya, tempat dia situ. Sekarang ni kamu dah masuk ke rukun, kenapa nak undur balik ke belakang? Tak boleh. Tulis tambah tu, dan tidak perlu. Tulis semua pelajar-pelajar, mana pensel? Tidak perlu tulis. Takut balik mengajar dan dia diulang balik ke? Penat kita. Kita salah kita pun tak betul juga. Sekiranya imam meninggalkan takbir-takbir itu, imam terlupa, maka makmum tidak perlu melakukannya juga. Ikut imam tak payah. Kerana takbir-takbir itu bukan fardu dan bukan sunat ab'ad, akan tetapi dia termasuk dalam sunat hay'ah, seperti ta'awuz, baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim, dan doa iftitah. Meninggalkannya dengan sengaja atau lupa tidak perlu sujud sawi, akan tetapi meninggalkan keseluruhannya atas sebahagiannya makruh. Kok tak baiklah, sebab itu sunnah Nabi buat. Dan sekiranya sembahyang di belakang imam yang bertakbir 6 kali atau 3 kali umpamanya, hendaklah diikutinya dan dianjurkan tidak menambahnya. Jangan tambah. Contohnya imam kita terlupa Allahu Akbar 3 kali, Bismillahirrahmanirrahim, kita pakai dia situ. Kita kira tak 1, 2, 3, 3 kali baru, atau 4, 5, 6 kurang 1, tak payah tambah. Ini kuasa imam. Apa satulah orang nak jadi imam belakang ni, sebab imam tu ada kuasa dah. Imam tidak perlu menambahnya. Apabila makmum datang dan imam telah mendahuluinya dengan takbir-takbir itu atau sebagainya, tidak perlu lagi dilakukan, kerana ia zikir yang disunatkan dan telah luput tempatnya, maka dia tidak perlu dilakukan. Tak payah kita dah tambahlah, pakai berhenti setakat tu ya. Apabila waktu sembahyang hari raya telah luput dan dikerjakannya cara qada, maka hendaklah dia bertakbir, kerana dia termasuk dalam sunnah hay'ahnya. Walaupun kita qada, kena takbir juga. Waktu bertakbir sebelum bacaan, sebelum kita baca Fatihah, berdasarkan hadis Amr bin Auf al-Ansari, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fil idaini fil ula sab'an qabla al-qira'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada solat 2 hari raya 7 kali pada rakaat pertama sebelum bacaan Fatihah, dan 5 kali pada rakaat yang kedua sebelum bacaan juga. Jadi jelaslah pada kita bahawa takbir itu sebelum baca, dan untuk rakaat yang pertama setelah kita baca doa iftitah. Sunat mengangkat kedua-dua tangan pada setiap kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, diangkat tangan.
seperti mana yang sabit bahawa anna Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengangkat kedua-dua tangannya pada setiap kali takbir. Dan sunat meletakkan tangan kanan atas tangan kiri di bawah dada antara tiap dua takbir seperti dalam takbiratul ihram. Tak Allahu akbar, tak sini. Jangan kata Allahu akbar pakai tunggu gitu. Macam burung nak terbang lah. Sunat berdiri antara tiap dua takbir dengan kadar membaca satu ayat sederhana. Yaqifa berdiri. Allah, terjemah boleh. Bukan berdiri. Kita memang berdiri pun. Yaqifa maknanya sunat berhenti. Mana jarak kan antara dua takbir itu. Tulis itu. Yaqifa maknanya bukan berdiri. Sunat berhenti di situ. Maknanya jarak kan di situ antara tiap dua takbir dengan kadar membaca satu ayat yang sederhana, mengingati Allah Azza wa Jalla dengan takbir dan tahmid, dan sebaiknya membaca baca ni. Sebaiknya kita baca apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita takbir ni. Allahu akbar. Kita baca tadi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar 7 kali semua. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Walid dal. Tulis tu. Salah ni. Waktu ke anak nasihat benar kalau kawan-kawan kita jual kitab ni, jangan jual ni, salah. Al-Walid dal. Tulislah pelajar. Al-Walid bin Uqbah, bahawa suatu hari dia keluar menemui Abdullah, Huzaifah dan Al-Ash'ari, dan dia bertanya, sesungguhnya esok hari raya, maka bagaimana takbir itu? Dia tanya sahabat. Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, engkau bertakbir dan memuji Tuhanmu, berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan engkau bertakbir melakukan seperti itu. Lalu Al-Ash'ari dan Huzaifah pun berkata, benar, sadaqa. Maknanya dia ikrar apa yang disebut oleh sahabat dia tu Ibnu Mas'ud. Alhamdulillah. Tidak dilakukan zikir dan takbir selepas 7 takbir pada rakaat pertama. Cukuplah 7 kali itu berhenti. Jangan duk tambah-tambah lagi. Dan selepas 5 takbir pada rakaat yang kedua, dan tidak juga sebelum 7 takbir pada rakaat pertama. Wala qabla al-ula min as-sab'i aw al-khams. Dan mana tak ada zikir lain dah, pakai terus lalu. Lepas pada doa iftitah tu selalu takbir. Dan tidak juga sebelum 7 takbir pada rakaat pertama atau 5 takbir pada rakaat yang kedua. Tulis tepi kita, surah bacaan solat air raya. Kita nak baca apa lepas Al-Fatihah? Mula-mula Al-Fatihah tu jelaslah. Kemudian lepas pada Al-Fatihah tu kita nak baca apa? Tengok ni pelajar. Kemudian selepas 7 takbir pada rakaat yang pertama dan 5 takbir pada rakaat kedua, berta'awuz. Mula dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim secara perlahan. Dan membaca Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, sampai akhir. Selepas Al-Fatihah disunatkan membaca surah Qaf sampai ke akhir. Dan iqtarabatis sa'ah sampai ke akhir. Seperti mana diriwayatkan oleh Abu Waqid Al-Laythi, katanya Abu Waqid Al-Laythi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fitri wal adha biqaf waqtarabatis sa'ah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam solat Idul Fitri dan Adha dengan surah Qaf dan juga surah Iqtarabatis Sa'ah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim.
atau membaca surah Al-A'la, subhana rabbi apa ni? Sabbihisma rabbikal a'la. Dan surah Hal ataka hadisul ghasyiyah. Seperti mana yang riwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam solat air raya juga surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah, maka kedua-duanya juga sunat. Nah, satu lagi kita baca dalam Hal-Ata dengan ni masa solat Jumaat kan. Dalam siri yang lepas kita dah bincang, siri yang lalu. Fakilahuma sunnatun, dua-dua tu sunat belakalah. Sunat mengeraskan bacaan, maknanya kuat bacaan kita tu. Baca kuat. Dan takbir dalam solat air raya dan memperlahankan zikir antara takbir. Takbir kuat, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar tu perlahan. Kerana ia dinukilkan daripada salaf, ulama-ulama salafus salih, sahabat dan tabi'in yang awal-awal dulu macam tu. Dan umat ijma' ke atasnya, itulah cara bacaan. Mana kesimpulan kitanya para pelajar, air raya ni sunat kita pergi ke tempat musalla, tempat solat air raya. Kalau kita tak ada tempat solat, kita maya di masjid. Kita kena bawa semua anak-anak, laki-laki yang perempuan, termasuk perempuan yang haid, kena bawa pergi juga. Jangan tinggal. Kemudian yang pertama sekali bila sampai di musalla, bila dah imam dah keluar, kita mula dengan solat dulu. Ini cara solat, kaifiat solat telah kita belajar. InsyaAllah habis solat, apa kita nak buat? Khutbatul Eid. Imam, khatib kena menyampaikan khutbah. Bagaimana cara khutbahnya? Apa isi kandungannya? InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.